Seperti biasa, kita mulakan dengan maklumat-maklumat yang terkini. Yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahawa Angkatan Laut Rusia dapat mengesan musuh dan melancarkan serangan di mana sahaja jika diperlukan. Dia cakap tu ketika menghadiri satu perarakan sempena ulang tahun ke-325 Angkatan Laut Rusia di Saint Petersburg. Bahagian penting daripada berita ini ialah perarakan itu turut dihadiri oleh kapal-kapal tentera laut milik Iran, Pakistan dan India. Kita ada share, Rusia dah ada pesawat tempur yang terbaharu yang serba canggih, yang mana pesawat ini boleh menyerang 6 sasaran serentak. Namanya pun hebat, The Checkmate. Yang terkini, Putin bercadang untuk membina 2 pesawat besar yang akan membolehkan dia mengawal keadaan apabila berlaku perang nuklear. Jadi yang ini bukan sebarangan pesawat lah. Itu di Rusia. Dalam masa yang sama, di Laut Selatan China ini pun satu pihak lagi seakan-akan sedang berusaha untuk macam ada kesatuan juga. Amerika Syarikat, Britain, Jepun, Filipina, Singapura. Okay, berita seterusnya, pengasas Amazon, Jeff Bezos, dan pengasas SpaceX berebut menawarkan dana kepada NASA untuk membina kenderaan yang untuk mendarat di bulan. Berebut-rebut pula. Bukan di bumi ni saja mereka berebut-rebut. Yang di atas-atas langit pun berebut juga. Yang ketiga, Eropah yang menjadi antara yang terawal melaksanakan program vaksinasi C19, namun kini usaha itu dilihat semakin pudar. Lapor CNN, hal ini kerana semakin ramai penduduk, yakni penduduk Eropah, menolak untuk divaksin. Sumber utusan.com. Seterusnya, paras antibodi vaksin Pfizer AstraZeneca menurun selepas 2 hingga 3 bulan kajian. Yang ini daripada BH Online. Okay, itu berita-berita yang kita nak kongsikan. Okay, seterusnya kita sambung cerita tentang perbekalan. Apa rasionalnya menyimpan untuk perbekalan dalam satu tempoh untuk 1 tahun? Jadi macam-macam jawapan ada. Cuma kali ini kita nak sentuh salah satu sahaja, iaitu tentang keluarnya Mr. D, Dajjal. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang terkenal, hadis Tamim Ad-Dari, kata Dajjal, apabila aku keluar nanti, aku akan berjalan ke seluruh dunia, hinggakan tidak ada suatu kampung pun yang terkecuali. Aku akan berada selama 40 hari, kecuali Mekah dan Taibah. Taibah itu Madinah. Kedua-dua kota itu diharamkan ke atasku. Aku dihalang oleh malaikat dengan pedang yang terhunus. Ini cerita tentang 40 hari. Hadis terusnya riwayat Imam Ahmad. Dajjal keluar ketika urusan agama semakin diringankan dan ilmu semakin ditinggalkan. Dia berkeliaran selama 40 hari. Masih 40 hari juga. Dalam satu lagi hadis riwayat Imam Muslim, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
berapa lamakah dia? Mr. D tadilah. Berapa lamakah dia di bumi? Rasulullah menjawab, selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan bakinya seperti hari-hari kalian. Maksud dia satu hari baki tu macam hari-hari biasalah. Satu hari, nisbah dia satu hari juga. Jadi bila dicampur-campur semua ini, jumlah masanya lebih kurang 1 tahun 2 bulan. Yang Dajjal keluar dan dia berkeliaran. Mungkin dia sudah keluar, tapi dia tidak berkeliaran. Dia bersembunyi. Ini nanti dia akan keluar dan berkeliaran 40 hari. Ini nampak macam ada ngam dengan sunnah yang Rasulullah buat, yakni menyediakan perbekalan 1 tahun untuk keluarganya. Ya, sebagaimana yang Imam Al-Ghazali muatkan dalam kitab Yahya. Jadi daripada maklumat-maklumat ini, tentunya timbul beberapa persoalan. InsyaAllah akan kita muatkan dalam perkongsian akan datang. Kita biasa bagi satu part ke satu part dulu, supaya ingat part tu. Kemudian kita sambung. Ini cerita tentang 40 hari, tentang 1 tahun dan tentang perbekalan. Seterusnya, Alhamdulillah, kali ini kita nak sambung, bukan nak sambung, nak ceritalah tentang Timur Eden, East of Eden. Dalam 2 kuliah sebelum ni kata nak buat dah, malam ini baru berkesempatan. Apa itu Eden? Eden ini satu taman. Dalam bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, disebut sebagai Gan Eden. Dalam bahasa Arab, mungkin sekali lah Jannah Adenin. Jannah Adenin. Kan bahasa Arab dan bahasa Ibrani ni kan adik-beradik. Dia asal dari sumber yang sama juga, penutur dia tu iaitu Nabi Ibrahim dulu. Di mana cerita tentang Taman Eden ni? Sumber kita kali ini daripada Bible, kitab Book of Genesis, fasal 2 dan fasal 3. Orang-orang agama Yahudi dan agama Kristian umumnya memandang kitab Genesis ini termasuk dalam kitab Torah. Kata mereka ini Taurat. Ada 5 kitab yang awal dalam Bible tu, itulah Taurat menurut mereka. Jadi panjang ceritanya dalam fasal 2 dan 3 ni, berkait dengan Adam dan Hawa. Tapi kita nak petik 3 ayat sahaja yang bersangkut teruslah dengan cerita yang kita nak bawa ni. Cerita kita nak bawa ni panjang. Mungkin beberapa kali kuliah baru sampai. Dalam agama Islam, kita sedia maklum bahawa Nabi Adam dan pasangannya memang asalnya di Jannah. Jannah tu taman. Kita biasa sebut sebagai syurga. Syurga itu daripada bahasa Sanskrit, swargam. Jadi orang Melayu zaman dulu sebut sebagai syurga loka. Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam jannah dan makanlah daripada makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu sukai. Dalam surah Al-A'raf ayat 19 pun lebih kurang sama juga cerita dia. Cuma tak dinyatakanlah apa nama jannah itu. Tapi kita yakin jannah. Yang cerita daripada sumber agama Yahudi dan Kristian tadi, kita ambil sebagai, ini kita nak merujuk ni. Sebab kita ada benda kita nak kaji. Bukannya kita percaya ya. Kita percaya Al-Quran. Al-Quran cerita yang tu, yang itulah yang benar. Okay. Sekarang berbalik kepada versi Yahudi dan Nasrani tadi daripada Bible. Sebab apa? Ada perkara-perkara yang kita nak guna dan nak kaji untuk dikaitkan dengan zaman akhir.
Kita tengok ayat-ayatnya. Seperti biasa, saya suka memetik daripada Bible bahasa Inggeris versi New King James Version. Kemudian baru kita cuba timbang tara dengan versi-versi yang lain, sama ada versi-versi Bible ataupun versi-versi Alkitab. Okay, Genesis pasal 2 ayat 8. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Maksud dia, Tuhan Yahweh membuat satu taman di sebelah timur. Di mana? Di Eden. Dan di sana ditempatkannya manusia yang telah diciptakannya itu. Manusia itu Adam lah. Jadi, ada satu tempat nama dia Eden. Dan Tuhan buat satu taman di sebelah timur Eden itu. Eden tu luas lah. Di sebelah timur tu dibuat satu taman dan diletakkan manusia pertama itu di situ. Kemudian Genesis pasal 2 ayat 10. Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became 4 riverheads. Ada satu sungai yang mengalir dari Eden untuk mengairi taman itu. Sungai itu datang dari Eden. Eden tadi luas. Sungai itu datang dari Eden dan mengairi taman yang di timur Eden itu. Tempat Adam tadi. Dan dari situ, ia terbahagi kepada 4 batang sungai. Bila sampai ke Eden, tempat Nabi Adam ada tadi, sungai itu terpecah kepada 4 batang sungai. Dalam ayat-ayat seterusnya diceritalah. Sungai itu, sungai yang pertama namanya Pishon. Sungai yang kedua namanya Gihon. Sungai yang ketiga namanya Tigris. Dan sungai yang keempat namanya Euphrates atau Furat. Sungai Pishon dan sungai Gihon ni tak dapat dipastikan di mana pada zaman ini. Ramai orang buat kajian dan pandangan bermacam-macam. Nak kata pasti, tak dapat. Semua syak-syak dengan ilmu-ilmu sendiri saja. Tetapi sungai Tigris dan sungai Furat masih pasti. Ada sampai sekarang, jelas. Yang mana lokasinya ni, dia dari Turki hulunya, kemudian dia melintasilah Syria sikit dan sampailah ke Iraq. Sebahagian besarnya tu dalam Iraq lah. Iraq ni juga kita faham terkenal sebagai tamadun terawal di dunia, iaitu tamadun Mesopotamia. Terletak di situ lah, di Tigris dan Furat tu. Sekarang ni Iraq. Okay, kita dah petik 2 ayat. Ayat yang ketiga, yang terakhir, Genesis pasal 3 ayat 23. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. Maksudnya, lalu Tuhan Yahweh mengusirnya, yakni mengusir Adam, sebab dah berlaku. Macam cerita dalam agama Islam jugalah lebih kurang kan, berlaku makan buah dan sebagainya. Jadi diusir. Lalu Tuhan Yahweh mengusirnya dari taman di Eden supaya dia, Adam, dapat mengusahakan tanah tempat ia diambil. Kan asalnya daripada tanah, tapi dia duduk di Eden. Sekarang ni dia usir, dia duduk di muka bumi supaya dia boleh bangunkan muka bumi. Dalam ayat seterusnya diceritakanlah bahawa lepas daripada pengusiran itu, taman di timur Eden itu Tuhan letakkan kerub-kerub ataupun kerubin. Apa benda ni? Kerub-kerub ni malaikat dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga pohon kehidupan. Macam Makkah Madinah tadi jugalah. Dajjal tak boleh masuk sebab di sana ada malaikat yang menjaga dengan pedang yang terhunus. Tapi kita tak nampak. Untuk kali ini, setakat itu sahaja kisah tentang East of Eden. Tentunya bila kita dah bentangkan macam ini, akan ada persoalan. Persoalan-persoalan yang timbul.
kita akan beri penjelasan dalam kuliah akan datang. Info-info sebegini yang kita tak biasa dengan kita, biar dia masuk tu sikit-sikit dulu, ikut babnya. Tujuannya supaya melekat lama dalam fikiran kita. Kalau kita hidangkan semua terus kepada persoalan, perbahasan semua, nanti dia akan bercelaru. Biar dia masuk. Bab ni dulu masuk. Kita pakai yang tu dulu. Nak sampai kepada apa yang kita nak bawa, memang kita akan singgah pada banyak tempat. Sekarang ni kita bermula pada East of Eden pada zaman awal penciptaan. Zaman Nabi Adam. Nanti kita akan singgah pada East of Eden pada zaman Rasulullah pula. Kemudian kita singgah pada East of Eden pada tahun-tahun 50-an. Lepas tu kita singgah pula pada East of Eden pada tahun 2010-an. Dan akhirnya baru kita nak pergi kepada East of Eden zaman akhir. Ini panjang jalannya tu. Kita bawa dari awal dulu. Okay. Selesai bahagian ini. Seterusnya, kita sambung tentang hadis Jibril. Islam, iman, ihsan, as-sa'ah dan tanda-tandanya. Inilah kandungan hadis Jibril. Dalam kata yang lain, isi kandungannya ialah fiqh, akidah, tasawuf dan akhir zaman, zaman akhir. Fiqh, akidah, tasawuf, zaman akhir. Dan mungkin kiamat. Ini semua penting. Tak boleh nak buang atau abaikan salah satu. Al-Mahdi dan juga Nabi Isa mahir tentang perkara-perkara ini semua. Inilah perkara-perkara itu tadi, Islam, iman, ihsan, as-sa'ah dan tanda-tandanya. Inilah yang Nabi Muhammad kata sebagai ad-din. Semua itu ad-din. Fiqh ni ramai orang ambil tahu dan ramai ahli-ahli. Akidah kurang sikit dah, tetapi masih ramai juga. Kurang dah yang nak ambil tahu, yang minat dah kurang. Dan ahli-ahli dia pun kurang. Ahli ni kita kata orang yang ada kemahiran. Bila sampai pada tasawuf, sudah kurang yang nak ambil tahu. Yang berminat tu lagi kurang. Dan sikit lagi ahli-ahli. Sampai kepada zaman akhir, lagi sikit nak ambil tahu, lagi kurang ahli-ahlinya, dan lagi sikit orang yang minat. Dia macam piramid lah. Tapak asas dia tu lebar. Lepas tu makin kecil. Makin kecil, makin kecil. Lebih kurang begitu. Fiqh, ramai orang suka dengar. Akidah, ramai juga tapi kurang sikit dah. Tasawuf, banyak kurang. Tasawuf, sufi, tarikat dan semua isi kandungannya lah tu, kurang lah. Bila sampai zaman akhir, lagi kurang. Fiqh, orang tak takut. Lagi orang nak tahu sebab nak uruskan tentang perkahwinan, tentang ibadah, sembahyang dan sebagainya kan. Lagi orang nak tahu. Bila sampai pada akidah, ramai juga nak tahu tapi sudah kurang sikit. Cerita tentang sifat 13, sifat 20, risalah Qudusiyah dan sebagainya. Kan minat orang dah kurang dah tu. Sampai pula pada tasawuf, sufi, tarikat, ma'rifatullah, kenal Allah, akhir ad-din, kamal ad-din, apa semua ni, lagilah kurang. Sampai cerita tentang zaman akhir, lagi-lagilah kurang. Bahkan orang takut mana. Ramai yang takut kalau benar-benar terjadi. Harap-harap taklah terjadi. Kalau terjadi pun bukanlah sekarang. Padahal dia hidup tu zaman akhir tu. Dia hidup tu akhir zaman lah tu. Nabi Muhammad datang tu kira akhir zaman lah. Nak lari ke mana? Dan satu lagi yang orang takut, kalau selama hari ini dia berada pada
jalan yang salah, keputusan yang salah. Tu pasal zaman akhir zaman ni tak mau dengar. Jadi kita kata tadi kedudukan ilmu-ilmu ini macam piramid seakan-akan. Fiqh. Kuliah-kuliah fiqh ni bebas, mana-mana pun ada. Susah nak kata orang nak kacau, melainkan orang tu bawa ajaran yang salah lah kan. Mana-mana pun ada. Biasa je. Dalam televisyen, dalam media-media masa, di masjid, surau, musalla, ada belaka. Akidah. Kuliah-kuliah akidah banyak juga, tapi kurang. Ada tempat yang orang boleh terima, ada tempat yang orang tak boleh terima. Selalunya tak ramai pun yang datang. Dan biasanya dia mula kontroversi dah. Tasawuf. Kuliah-kuliah tasawuf, sufi, tariqah semua ni susah nak dapat. Yang ni tak bebas. Adalah sana satu kuliah, sini satu kuliah, sinun satu kuliah. Tentang zaman akhir lagi susah nak dapat. Kalau yang akhir zaman umum itu banyak. Yang zaman akhir ni lagi susah. Jadi untuk mencapai hadis Jibril ini, mencapai itu bahasa dalam. Untuk mencapai hadis Jibril ini, pemilihan kata-kata dalam hadis itu sangat penting. Jika kita tersilap menanggapi perkataannya, dia akan jadi menerawang dan bercabang-cabang ceritanya. Kadang-kadang semakin menjauhi ketepatan, walaupun masih benar. Masih dalam skop kebenaran. Contoh dia macam perkataan Yaumil Akhir. Itu perkataan dia, itulah cerita dia. Dia bukan cerita benda lain. Lagi contohnya perkataan As-Sa'ah. As-Sa'ah cerita tentang As-Sa'ah. Dia bukan cerita tentang benda lain. Dia perkataan Al-Amah, hamba. Dia cerita tentang Al-Amah, bukan tentang benda lain. Itu antara contoh-contoh dia. Jadi pemilihan kata-kata yang ada dalam hadis itu memang yalah, hebatlah. Sangat hebat. Kita tak boleh senang-senang nak pusing-pusing cerita-cerita ni tu. Yang itu insya-Allah dari semasa ke semasa kita kongsikan mengikut sekadar yang kita pun tahulah. Itu sahaja. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Ada salah silap, saya mohon banyak-banyak maaf.